Okey. Dah sama juga lah. Okey, alhamdulillah. Saat kita tengok. Okey. Kita akan sambung tajuk kita pada hari ini. Sebelum tu cikgu harap untuk sesi yang lepas kita masuk bahagian yang kedua. Kalau bahagian yang pertama kita dah masuk nisbah trigonometri pada 2 minggu yang lepas, lebih kurang 1 jam. Cikgu terangkan tentang konsep trigonometri ni. Dia berkenaan dengan segitiga bersudut tegak. Apa yang cikgu terangkan pada sebelum ni, nisbah trigonometri adalah sambungan kepada tajuk teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Sebelum kita nak cerita tentang tajuk trigonometri ni, kamu mesti master dalam teorem Pythagoras. Apa itu teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras berkenaan dengan segitiga. Okey, cikgu ambil sekejap. Segitiga bersudut tegak. Okey, contoh saya ambil gambar. Ada color. Okey, nampak lah. Okey, dalam segitiga bersudut tegak. Tadi. Bising dek. Cikgu ambil warna biru. Okey. Sebelum tu cikgu nak terangkan dulu. Sebab kita sambung dah. Kita akan start masuk. Kita akan sambung. Kalau tengok pada sesi yang lepas, kan, besarkan sikit. Okey, kalau tengok pada sesi yang lepas, semua dah datang. Okey. Okey, pada sesi yang lepas kita dah masuk. Cikgu suruh kamu buat latihan 1/5B, 1/5A dan 1/5B, betul tak? Jadi kamu dah faham dah. Jadi formula sin, cos dan tan. Okey, formula sin, cos dan tan. Pada sesi lepas cikgu dah terangkan tentang formula sin, cos dan tan. Bagaimana nak ingat? Okey, sin, cos dan tan kan? Cikgu pun nak start dari mana ni. Okey, sin, cos dan tan. Apa formula dah? Soh kah? Toh, kan? Kamu boleh guna kaedah soh. Jelas tak? Tak dapat nampak ah. Saya ambil dia. Soh kah? Toh. Tak? Soh kah toh? Apa soh? Sin sama dengan opposite per hypotenuse. Cos sama dengan adjacent per hypotenuse. Manakala tan sama dengan opposite per adjacent. Okey, ni kalau kod bahasa Inggeris ya. So kata kalau kod bahasa Melayu ada juga cikgu bagaimana nak ingat kalau kod bahasa Melayu? Cikgu bagi ni sikit. Full screen lah. Nampak tak ni kan? Full tak? Okey, full kan? Nak guna warna. Okey. Kalau ke bahasa Melayu, okey, X ni adalah sin lah. Okey, ni sin. Cikgu terangkan ni dulu. Opposite ni apa dah? Opposite ni adalah setentang lah. Hipotenuse ni adalah garisan paling panjang. Ni kalau ni hipotenuse lah. Okey. A ni injunction. Injunction ni
sebelahan. Okey, opposite ni setengah. Kalau ke bahasa Melayu, cikgu tengok dalam ni, ada setengah cikgu dia ajar cara nak apa dia. Okey, saya takut hantu. Lepas tu kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, ni formula kalau nak apply ke bahasa Melayu lah. Kalau nak apply ke bahasa Melayu, S ni adalah sing. Sing sama dengan tentang. Apa tentang? Setentang. Setentang. Setentang bahagi hipotenus. H ni adalah hipotenus. Kelas kita lebih kurang 1 jam. Kalau tak ada apa 1 jam je. Hipotenus, sing. Okey, kalau K ni, kalau saya hantu, okey, K ni adalah cos sama dengan sebelah bahagi hipotenus. Okey, ni T ni tak takut sangat. Okey, tak ni T ni tan. Tan sama dengan tentang, setentang bahagi dengan S ni sangat ni sebelah. Okey, itu dari segi formula yang simple lah. Kalau yang ni wajib hafal lah. Wajib hafal dan wajib ingat. Okey, formula sin, cos dan tan. Okey, kamu boleh guna pakai sama ada kamu nak hafal soh kah tua, ataupun kamu guna ayat saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Guna formula tu. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan sebelum kita masuk bahagian seterusnya, bahagian yang kedua. Cikgu nak kemaskan kamu, nak tegaskan di sini lah berkenaan dengan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ni kita dah belajar di tingkatan apa? Tingkatan 1 kan? Okey, di tingkatan 1 kita dah belajar tentang teorem Pythagoras. Contohnya, okey, mencari dalam teorem Pythagoras kita cari panjang. Contohnya panjang, contohnya ini garisan A, ini garisan B dan ini garisan C. Okey, mencari panjang garis. Okey, dalam trigonometri kita akan hubung kait pula dengan sudut di dalam dia, sudut tirus di dalam. Okey, kalau nak cari panjang A, garis hipotenus A kuasa 2 sama dengan garisan pendek perlu ditambah. Okey, Izzah tanya, ni formula apa? Okey, Izzah tengok sesi kelas cikgu yang lepas. Okey, Izzah. Okey, pada kelas cikgu yang lepas, Brahmyasara Harjuniya. boleh tu. Okey, pada sesi kelas yang lepas, kena ikut sesi kelas yang lepas. Hubungan antara sinus, cosinus dengan tangent. Kena rujuk balik kelas cikgu yang lepas. Kalau Alia tanya, ni formula apa ni cikgu? Sin, cos dan tan. Kena rujuk balik video cikgu yang lepas. Sekali cikgu nak terangkan pula jadi panjang Okey, jadi tak apa. Tengok dulu. Sekejap lagi nanti cikgu akan terang tu. Cikgu nak terangkan berkenaan dengan teorem Pythagoras tu. Okey, di mana macam mana kita nak cari panjang A? Kamu mesti ingatlah garisan pendek perlu ditambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey. Isak cikgu kena tutup voice ni. Ramai ni. Okey, sila offkan mikrofon masing-masing dulu sementara cikgu mengajar. Okey, kalau tadi ni cikgu nak ulang kaji balik apa yang kita belajar di tingkatan 1, tajuk yang ke-13, teorem Pythagoras. Okey. Kalau kita nak cari panjang A, panjang garisan hipotenus, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Kalau nak cari garisan pendek B kuasa 2 sama dengan garisan hipotenus A kuasa 2 tolak dengan garisan pendek lagi C kuasa 2.
Kalau nak cari garisan pendek C, kuasa 2 sama dengan hipotenus A kuasa 2 tolak garisan yang pendek lagi B kuasa 2. Okey, yang ni mesti wajib ada dalam kepala. Sebab saat lagi kita akan guna dia. Okey. Hari ni cikgu nak terangkan sikit, nak sambung sikit berkenaan dengan apa yang kita belajar pada sesi yang lepas. Okey. Alia tanya Okey, Izan tanya apa ini apa formula dia? Apa dia? Nak cikgu main merak lah. Saya habis dah kelas. Ada lagi. Okey. Jadi, kalau tengok pada sesi latihan lepas, ada beberapa orang pelajar telah hantar latihan tersebut pada cikgu. Dan dia buatlah latihan 5.1B ni dan 5.1A. Okey, di sini kita perlu kenal mana sisi setentang, mana sisi sebelah dan mana garisan hipotenus. Okey. Kita menggunakan sin, cos dan tan. Sin sokah tu kan. Okey, ataupun kita guna sin. Okey, S tu sin saya takut hantu. Cos tu kalau saya hantu. T tu tak takut saya. Tak takut sangat jadi guna formula ayat tu pun boleh. Okey, hari ni cikgu nak sambung berkenaan dengan apakah kesan perubahan saiz terhadap nilai sin, cos dan tan. Okey, tangent lah. Ni nama penuh dia sinus, cosinus dan tangent. Kita kalau dalam kalkulator ditulis sin, cos dan tan. Okey, apakah kesan perubahan saiz sudut? Okey, saiz sudut akan berubah. Akan memberi kesan nilai pada sin, cos dan tan. Okey, kita akan buat cetusan minda 2 ni bersama-sama. Okey. Sekejap cikgu print screen dulu. Okey, kamu faham betul-betul kan? Okey, sekejap. Okey, cikgu edit sikit. Okey, dia suruh lengkapkan jadual di bawah. Kita cikgu terus. Okey, cikgu ambil terus dia punya soalan dia. Okey, kadang-kadang kamu ni, cikgu kenapa nilai dia macam tu? Nanti cikgu terangkan. Okey, pertama kamu kena keluarkan kalkulator kamu. Sekejap lagi kita perlu gunakan kalkulator. Okey, dia kata lengkapkan jadual di bawah. Okey, di sini dia bagi semua ni adalah segitiga bersudut tegak. Okey, dia nak terangkan di sini. Okey, apakah hubungan kait antara sin, cos dan tan, kesan dia kepada sudut. Sudutnya, kalau sudut ni berubah-ubah, berapa nilai dia? Kesan dia. Okey, kita tengok di sini. Okey, dia suruh lengkapkan. Dia suruh kamu sambungkan. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Sin 10 darjah. Okey, sin 10 darjah. Okey, di sini sebelum kita cerita tentang sin, cos dan tan, kamu kena keluarkan formula lu sin, cos dan tan. Sebelum kita buat, kita kena keluarkan formula sin, cos dan tan. Apakah formula sin, cos dan tan? Okey, apakah formula sin, cos dan tan? Okey, kalau bahasa Inggeris so kah tua. Okey, so kah tua. Kamu hafal ni lah, mudah. So kah tua. Sin cos dan tan. S K dengan T. So kah tua. Ataupun kamu guna kaedah apa? Ayat aja kalau payah kalau bahasa Inggeris. Cikgu lebih suka bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu pun boleh. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Simple saja. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey. Kalau ni ke bahasa Melayu.
Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Apa maksud dia? Sin sama dengan tentang bagi hipotenus. Cos sama dengan sebelah bagi hipotenus. Tan sama dengan tentang bagi sebelah. Jadi simple saja. Jadi guna, pastikan benda ni dalam kepala kamu. Kamu nak hafal ke bahasa Inggeris boleh, hafal ke bahasa Melayu pun boleh. Dia buat ayat kamu lah. Okay, kalau kau bahasa Inggeris, cikgu sohkah tua ni, cikgu lebih mudah lah. Okay, kalau kau bahasa Melayu, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okay, jadi kamu tahulah susunan dia tu. Okay, kembali kepada soalan ini. Okay, ada yang masih confuse tentang formula ni, sin, cos dan tan. Okay, jadi dia kata sini sin 10 darjah. Okay, berdasarkan gambar rajah 1, gambar rajah 2, ini gambar rajah 3, dan ini gambar rajah 4. Okey, gambar rajah 4. Okey. Apa dia Alia? Okey, gambar rajah 1, 2, 3, 4 ni. Okey, berdasarkan gambar rajah di atas lah maksud dia. Okey, dia kata sin 10 darjah. Sin 10 darjah berada di mana? Okey, sin 10 darjah. Pertama sekali kita perlu cari 10 darjah ni berada di mana. Pada gambar rajah 1, 2, 3, 4. Ada tak gambar rajah 1? Ya. Gambar rajah 1 ada di sini. 10 darjah. Okey, 10 darjah pada gambar rajah 1. Okey, sin. Kamu dah tahu dah sin apa dah? Okey, formula sin ataupun apa? Soh. Sin soh kan, ataupun saya takut hantu. Saya takut hantu. Apa formula dia? Sin sama dengan tentang bahagi hipotenus. Sin sama dengan tentang bahagi hipotenus. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, jadi kamu tulis tu macam tu. Apa? Okey, jadi tulis siap. Jadi kalau sin sama dengan tentang bagi hipotenus. Okey, yang mana untuk setentang dah? Okey, setentang dengan 10 darjah ni. Yang mana setentang dengan 10 darjah? Setentang dengan 10 darjah adalah nilai ini. Okey. Okey, nilai ni. Okey, nilai ni bahagi tentang bahagi hipotenus. Hipotenus di sini. Okey, kalau tengok pada rajah ni RQ. Okey, betul lah dia kata RQ bahagi dengan PR. RQ ni adalah setentang. RQ ni adalah setentang. PR ni adalah hipotenus. Okey. Okey, jadi RQ berapa dia bagi di sini? RQ sama dengan 1.8 cm. 1.8 cm. Dia dah bagi dah 1.8 cm. Susah guna table. Okey, guna table. Okey, jadi di sini kalau kamu tengok pada contoh yang pertama, dia dah bagi dah 1.8. 1.8 ni adalah jarak RQ. Jarak R ke Q adalah 1.8 cm. Okey. PR. Bagaimana dapat nilai PR? Okey. Di sini cikgu bagi Okey, ni ada sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, dia dah bagi sini. Sini adalah 10 cm, manakala di sini adalah 1.8 cm. Maka berapakah nilai di sini? Berapakah nilai di sini? Okey, di sini adalah ini adalah hipotenus H. Okey, nak cari panjang H, nak cari hipotenus, garisan pendek ni. Okey. Jadi cikgu letak sini. PR di sini P, di sini R, di sini Q. Okey, jadi panjang PR P R ni cikgu kaedah teorem Pythagoras ni. PR. Kisah ada orang tanya, cikgu boleh tengok Sat.
Cikgu nak tanya apakah maksud formula 1 tu? Cikgu, saya tak faham. Okey, Izzah tanya apakah maksud formula. Okey, Izzah okey, Izzah tak tahu apakah maksud formula suh katua ni. Apa hubung kaedah? Maksudnya untuk menjawab soalan ni cikgu kena terangkan balik lah. Izzah tengok tak video cikgu sesi pertama? Okey, sebelum cikgu teruskan, sebab ada soalan ni. Cikgu okey, cikgu back balik apa yang kelas yang kita belajar pada sesi yang lepas. Okey, Izzah tanya okey, di bawah tajuk nisbah trigonometri, untuk maklumat Izzah. Okey, cikgu terangkan sikit. Maka pinjam lebih. Okey, di bawah tajuk nisbah trigonometri. Okey, dia ada beberapa istilah baru yang Izzah kena tahu. Okey, pertama alia. Izzah pula, minta maaf. Alia, cikgu nama-nama hampir-hampir nak sama. Minta maaf. Okey, alia. Okey, tak apa, sebab alia tanya cikgu jawab kan. Okey, di bawah tajuk trigonometri. Okey, dia berkenaan dengan dia sambungan kepada tajuk teorem Pythagoras, segitiga bersudut tegak. Kalau teorem Pythagoras kan, segitiga bersudut tegak ni, kita mencari panjang garisan ni A, B, C. Tapi di bawah trigonometri, dia berkenaan dengan segitiga bersudut tegak juga, tapi dia berkenaan dengan sudut di dalam. Okey, sudut di dalam, hubung kait sudut di dalam. Okey, bila trigonometri ni dia ada 3 cabang dia, 3 anak, 3 item yang kita perlu tahu istilah di bawah dia. Satu kita panggil sin, sinus. Kita kena ambil warna cerah sikit. Okey, sinus, kosinus dan tangent. Sin, kalau kita panggil bahasa mudah, sin lah. Kamu apa sin? Okey, sin, cos dan tan. Okey, di dalam ni kita ada 3 istilah yang kamu kena tahu, sin, cos dan tan. Di mana di sini dia ada nilai dia. Nanti kita akan tahu. Okey, sin. Okey, sin dia ada formula dah. Sin sama dengan berapa? Okey, di sini kamu kena tahu lah. Okey, kalau kita akan berada di 2 posisi, kita tak akan berada di sudut tegak. Okey, di sebelah segitiga dia ada 1 sudut tegak, 1 sudut tegak dan 2 sudut tirus. Itu maksud dah. 1 sudut tegak dan 2 sudut tirus. Okey, di mana sudut tirus? Dia akan ada 2. Dia tak akan lari. Tak kisah segitiga tu berpusing 360 darjah. Okey, jadi sudut tirus dia adalah, okey, sama ada posisi ini, okey, di posisi A ataupun di posisi B. Di posisi A atau di posisi B. Itu je, 2 keadaan saja. Di bawah trigonometri kamu akan berada di, sama ada berada di A, okey, ataupun berada di B. Siapa bercakap ni? Offkan mikrofon. Tak juga off dulu mikrofon. Bunyi je. Okey, dah senyap. Okey, jadi okey, untuk makluman, okey, kawan-kawan kita yang tak main pada minggu lepas, okey, sin, cos dan tan ni dia ada formula dah. Sin mesti ada formula dah. Okey, kalau kamu berada di A, okey, kamu berada di A. Okey, ni kamu berada di A. Okey, yang mana setentang kamu? Ini kita panggil setentang. Menghadap depan ni kita panggil tentang. Yang ni kita panggil sebelah. Garisan ini adalah hipotenus. Okey, kalau kamu berada di posisi A, ini sebelah, ini setentang, ini hipotenus kekal. Kalau kamu berada di B, ambil. Okey, kena ingat tu. Nanti kamu keliru, apa maksud setentang cikgu? Apa maksud sebelah? Anda tak faham. Okey, kamu hanya berada di 2 posisi saja.
sama ada kamu ada posisi di sini, sudut tirus. Okey. Sudut 90 darjah tak usik. Kita berada sama ada salah satu daripada sudut tirus ni. Dalam segitiga hanya ada segitiga bersudut tegak, hanya ada satu sudut tegak dan dua sudut tirus. Okey, kalau kamu berada di posisi ini, setentang kamu di sini. Ini kita panggil setentang, maka ini adalah sebelah. Manakala ini adalah hipotenus. Hipotenus tak berubah. Jadi untuk sudut tirus, dua posisi sudut tirus ni, okey, kamu berada di posisi A atau berada di posisi B. Okey, sebelah dengan setentang akan berubah. Hipotenus akan kekal. Okey, jadi dari sini barulah kita posisi A, kamu akan ada sama ada tiga keadaan. Sama ada keadaan sin, cos dan tan. Sin, cos dan tan ni adalah keadaan trigonometri. Sin, sinus, cos, cosinus dan tan, tangent. Okey, sin dia ada formula dah. Formula yang kamu kena hafal adalah okey, hafal ini dah mudah. Okey. Formula dia adalah okey. Saya takut hantu. Apa ayat ni mudah? Saya takut hantu. Okey. Kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, jadi kamu hanya ambil satu perkataan depan je. Maka sin S ni saya. Okey. Dia ada sin, cos dan tan. S, K dan T kan. Jadi kamu pegang, kamu dah tahu dah, kamu hafal sin, cos dan tan. Cuba nak ambil warna apa Okey, jadi S ni kamu kata sin. Sin sama dengan T ni adalah tentang, setentang. Jadi kamu tahu dah setentang ni apa cikgu? Setentang lah. Kalau kamu duduk sama ada salah satu sudut tirus, maka setentang tu adalah menghadap kamu. Setentang. Kita tulis tentang lah. Setentang. Okey, depan ni. Tapi T kan, tentang. Okey, saya takut H ni apa? Hipotenus. Okey, jadi C sama dengan tentang bagi hipotenus. Okey, K ni adalah cos. Cos sama dengan S ni sebelah. Ya, duduk dulu. Sebelah bahagi dengan H ni adalah hipotenus. Okey, jadi cos sama ada kamu akan duduk nanti. Ingat, dia berkenaan dengan segitiga sudut tegak. Okey, dia tak akan usik segitiga sudut tegak ni. Dia hanya posisi sama ada titah di sini atau titah di sini. Ni simbol titah lah. Dalam satu lagi istilah di sini, kamu kena tahu istilah dia. Okey, dia lebih kurang macam Q tu. Titah. Ini adalah simbol titah. Titah ni adalah simbol sudut. Sudut di sini atau sudut sini, titah. Jadi kalau dia buat simbol Q macam ni, itu maksudnya titah, simbol titah. Okey, jadi kalau saya hantu, okey, cos sebelah hipotenus. Okey, T ni adalah tan. Tan sama dengan T ni apa? Tentang ni kamu tahu lah, setentang bahagi dengan sebelah S. Okey, jadi jelas apa itu formula sin, cos dan tan. Jadi di sini sama ada kamu ada tiga keadaan. Kamu berada di sini di A, ini setentang, ini sebelah, ini hipotenus. Kalau berada di B, ini setentang, ini sebelah, ini hipotenus. Okey, kamu berada di A, kamu akan berjumpa dengan tiga keadaan. Sama ada keadaan sin, cos dan tan. Sama juga di B, kamu akan berjumpa sama ada kamu berada di titah B. Dia ada tiga keadaan, sama ada sin, cos dan tan. Jadi sin, cos dan tan, setiap ni tak boleh lari daripada formula asas ni lah. Formula sin, cos dan tan. Okey, kembali kepada kes ni tadi, cikgu sambung. Okey. Okey, dia dah kata lah. Okey, soalan pertama, sin 10 darjah.
Okey, sing kamu kena tahu dalam kepala kamu bila sebut sing, saya takut hantu. Sing S kan? S ni mula dengan ayat apa? Saya takut hantu. Jadi STH. Saya takut hantu. Jadi S ni sing sama dengan tentang bahagi dengan hipotenus. Setentang bagi hipotenus. Jadi kamu berada mana? Setentang di mana? Setentang. Kamu berada di sini. Okey. Buat warna lain. Okey. Kamu kena faham dia punya Okey. Situasi dah. Okey, sekarang ni kamu berada, dia kata kamu berada pada 10 darjah. Maka sudut yang mana? Adakah sudut 10 ni atau sudut 80? Kamu hanya berada dua keadaan saja. Di sini ataupun di sini. Okey, kalau dia kata kamu berada di 10 darjah, maka kamu berada di sini. Berdiri di sini. Okey, berdiri di sini. Okey, bila kamu berdiri di sini, setentang kamu adalah di sini. Ini kita panggil setentang. Sebelah di sini. Ini adalah hipotenus. Okey, itu maksud dah. Jadi dalam kes ni dia dah kata dah sing. Okey. Sing sama dengan saya takut tentang bahagi dengan hipotenus. Okey. Di sini dia kata dah sing sama dengan sing 10 tu, sing tu sama dengan garisan, tentang tu garisan mana? Garisan RQ bahagi dengan hipotenus garisan PR. Jadi sing sama dengan tentang bahagi hipotenus. Okey, kamu berada di sudut ini. Tentang dia mana? Garisan mana? Garisan RQ. Hipotenus adalah garisan PR. Okey, jelas. Jadi kalau tengok pada contoh yang diberi, dia kata RQ sama dengan berapa? RQ sama dengan 1.8. Dia dah bagi dah sini. RQ sama dengan 1.8. Okey, 1.8. Jadi PR, bagaimana dia boleh dapat 10.2? Bagaimana dia letak PR ni, garisan hipotenus ni sama dengan 10.2? Okey, jadi kita buktikan dengan pengiraan teorem Pythagoras. PR garisan hipotenus, PR kuasa 2 sama dengan garisan pendek perlu tambah. Okey, teorem Pythagoras ni kalau masuk teorem Pythagoras balik. Okey, PR garisan PR sama dengan, okey, garisan mana tambah? Garisan PQ kuasa 2 tambah RQ kuasa 2. Okey. PR kuasa 2, kita sekarang ni nak cari garisan hipotenus tu berapa? PR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 apa? PQ 10 kuasa 2. RQ apa? RQ adalah 1.8 kuasa 2. Okey. Jadi PR kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 sama dengan 100, betul tak? Okey, tambah 1.8 kuasa 2 sama dengan berapa? Guna kalkulator. Okey, guna kalkulator. Tak. Sat. Berbesar sikit sebab dia memerlukan kalkulator. Okey. Nampak tak kalkulator ibu? Nampak. Okey, 1.8 kuasa 2 sama dengan Adik kucing gigit kaki api. Okey, jadi 1.8 kuasa 2 sama dengan 3 apa adik? 3.24. Okey. Okey, kamu kalau ada kalkulator mudah kan? 3.24. Okey. Kuasa 2 pindah pergi sana akan jadi punca kuasa 2. Jadi 100 tambah. Okey. Jadi PR sama dengan, okey, 100 berapa ni? 103.24. Okey, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Okey, sama dengan apa? PR sama dengan apa? Okey. Guna kalkulator. Ni cikgu tunjuk dulu contoh. Okay, lepas ni kamu
Kemudian okey, punca kuasa itu 03.24. Okey, 10.16. Okey, 10.16. 10.16. 16. Sesat. 16.7. Okey. Jadi kita bundakan lebih kurang 1 perpuluhan. Kalau dalam kotak kamu berapa dia tunjuk? Jadi kita bundakan 10 perpuluhan. Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Okey, jadi PR sama dengan 10.6. Okey, dia bundakan kepada 2 titik perpuluhan. 1 titik perpuluhan. Okey, kalau kamu tengok sini dia bundakan kepada 1 titik perpuluhan, maka sama dengan 10 perpuluhan. Okey. Kalau 1 titik perpuluhan, 1 ni akan jadi 2 kan? 1.2 senti, sebab ni unit sentimeter. Unit sentimeter dia ada lepas sentimeter milimeter je. Okey, jadi kita ambil 1 titik perpuluhan je. Jadi 10.2 sentimeter. Maka garisan hipotenus adalah 10.2 sentimeter. Okey, kita letak warna. Okey, maka garisan hipotenus ni, okey, barulah kamu faham. Oh, kenapa dapat 10.2? Sebab 10.2 ni kita kalkulate melalui teorem Pythagoras. Okey, memang kita akan dapat kalau sini 10, sini 1.8, maka sini adalah 10.2. Okey. Jadi jangan kacau. Sentuh tulisan. Okey. Jadi di sini apa yang kamu kena tahu adalah, okey, jadi tulis lah. Cikgu nak bagi kamu faham ini ya dulu. Kamu faham ini, insya-Allah mudah. Okey, maka di sini panjang di sini adalah 10. Okey, sini 10, di sini 1.8, di sini adalah 10.2. Maka setiap ini pun sama. Ini 10, ini 10, 10, 10. Maka di sini pun 1.8, ini pun 1.8. Di sini 10.2. Di sini 1.8 sentimeter. Ini 10.2 sentimeter. Okey, ini 1.8 sentimeter, ini 10.2 sentimeter. Okey, sekarang ni kamu kena nak untuk membuat soalan ni. Okey, untuk membuat soalan ni kamu kena tahu kamu berada di mana. Okey, nak tahu kamu berada di mana, dia bagi kamu punya petunjuk. Okey, soalan ni bagi petunjuk ke kamu. Okey, kamu berada di mana? Okey, di mana kamu berada, maka setentang dengan sebelah akan berubah-ubah bergantung pada kedudukan kamu. Faham? Sabarlah. Di mana dulu? Duduk dulu. Okey, jadi apa yang kamu faham di sini? Okey, cikgu bagi detail ya. Cikgu harap kamu boleh buat soalan ni. Okey, soalan ni simple je. Okey, sekarang ni, okey, untuk situasi pertama, sin, cos dan tan kamu mesti keluarkan. Saya takut tu, kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, jadi keluarkan formula dia. Langkah pertama. Langkah yang kedua, di mana posisi kamu? Okey, situasi pertama sin. Okey, saya formula sin. Okey, dalam kepala. Okey, saya berada di mana? Di 10 darjah. Maka di sini. Maka apa yang kamu kena tahu adalah ini 1.8 ni adalah setentang, 10 ni adalah sebelah, 10.2 ni adalah hipotenus. Jelas? Okey, kalau kamu berada di 80 darjah. Okey, yang mana setentang? 10 tu adalah setentang, 1.8 sebelah, 10.2 adalah hipotenus. Kalau kamu berada di 70, 10 ni adalah setentang, 1.8 adalah sebelah, 10.2 adalah hipotenus. Kalau kamu berada di 40 darjah, 10 adalah sebelah, 1.8 setentang, 10.2 adalah
hipotenus. Ingat yang tu. Jadi barulah kita pergi. Okey, sekarang ni okey, kamu berada di kita pergi pada yang kedua. Okey, sin ke-20. Kamu berada di posisi 20 darjah. Kedudukan 20 darjah. Gambar darjah mana? Okey, kamu berada di sini. Okey, jadi 20 darjah kamu berada di sini. Cikgu lukis lah, cikgu umpama lukis kamu lah, kamu berdiri di sini. Okey, kamu berdiri di 20 darjah. Okey, keluarkan formula sin. Okey, di mana sin sama dengan tentang bagi hipotenus. Tentang mana? 1.8 hipotenus. Okey, hipotenus apa? 1.8, hipotenus dia adalah 2.2. Okey. Okey, sama aja di sini. Okey, jadi kamu berada di sin 30 di sini. Okey, sin 40 di sini. Okey, sin 50 di sini. Masih 50. Okey, di sini sin 60 di sini. Sin 70. Okey, 80. Okey, jadi cuba dulu. Sekejap Ada soalan lah. Sekejap, cuba tengok macam ada komen lah. Cikgu, apa maksud formula? Okey, bagus. Masuk tak dalam cikgu punya ni? Okey, kita cuba selesaikan dulu. Tengok. Okey, ada soalan? Keluarkan kalkulator mudah. Okey, sekejap lah, cikgu cuba guna kalkulator mudah. Okey, kalau tengok dari sini sin berapa? Sin 10 darjah. Satu pulang 765. Satu poin 765. Okey. Kalau guna kalkulator lebih mudah Ustaz. Sin 0.3. Okey. Sin 80. Sembilan poin 8 4. Guna kalkulator dia lebih cepat lagi. Sekejap tengok dulu. Sin 50 darjah 7.6. Okey, cos tak lah. Cikgu tengah test dulu. Cos 10 darjah. Kamu kena ingat sebab kamu dalam exam kamu dibenar menggunakan kalkulator. Jadi kalau dibenar menggunakan kalkulator ni, buat apa kita nak susah kan? Jadi kita test dulu. Jadi dalam soalan PT3 ataupun SPM pun nanti dia tak kata tanpa menggunakan kalkulator, sila kira. Cuba kamu guna aja balun dengan kalkulator. Sebab dalam Excel boleh masuk kalkulator kan. Okey, 80 sana. Cos, sebab dalam kalkulator dah ada dah sin, cos dan tan. Kalau kamu buka kalkulator saintifik kamu, cikgu harap kamu tak tinggal di sekolah, kamu tulis je cos 80
darjah di sini, fimbo dah. Tutup kurungan. Okey, dah lebih hampir 1.3. Dia paling tidak dia 2 titik perpuluhan tu sama. 2 titik perpuluhan sama. Okey. Okey, dan Kitan. Okey, cuba kamu guna kalkulator explore dulu. Kamu cuba guna kalkulator susun ni. Okey, tan berapa darjah? Tan contohnya 50 darjah. 50. Okey, kalau sebab ni manakala dia buka kurungan kan, kamu kena tutup kurungan. Masuk darjah dulu. Darjah tutup kurungan sama dengan. Tu kamu dapat. Okey, kalau tan 90. Okey, tak ada. Okey, test dulu. Kalau tan tukar kurungan 80 darjah. Tutup kurungan sama dengan 0.67. Okey, ni kalau tak melibatkan gambar rajah lah. Tapi di sini dia ada gambar rajah. Dia ada panjang dia lari ni sebab gambar rajah ni dia ada panjang garisan setentang, opposite atau garisan injunction, garisan sebelah. Jadi dia akan lari lah bila kita masuk ni. Okey, cuba kamu ni dulu. Okey, kalau ikut pada gambar soalan ni, dia suruh kita buat ni, dia nak tengok hubung kait antara. Okey, dia nak mengenal pasti kesan perubahan sudut terhadap nilai sin, cos dan tan. Okey, berdasarkan jadual nilai bagi nisbah trigonometri yang telah anda lengkapkan, apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Nisbah sinus menghampiri 0 darjah dan 90 darjah. Okey, hasil dah nanti kamu akan jumpa bila dah buat nanti. Semakin besar sudut tirus, okey, 10, 80, 20, 70, 30, 60, 40, 90, 50. Okey, semakin besar sudut tirus, semakin besar nilai sin dan nilainya menghampiri nilai 1. Okey, kalau tengok sini, kalau sin dia 10 darjah, nilai yang kita dapat adalah 0.7. Maksudnya semakin besar nilai sin, semakin besar sudut sin, maka nilai dia menghampiri nilai 1. Dia tak sampai 1, menghampiri nilai 1. Dia makin membesar lah, tapi kurang daripada 1. Okey, kalau cos, okey, semakin besar sudut, kalau tengok ni, semakin besar sudut nanti, kalau kamu cari semakin besar sudut cos, maka nilai dia semakin kecil nilai cos ini, semakin menghampiri. Okey, maksudnya dia terbalik pada ayat dia. Semakin kecil cos, sudut cos ni, makin nilai dia menghampiri dengan kosong. Okey, dia makin hampir dengan kosong. Mana? Semakin kecil nilai cos, nilai menghampiri sifar. Semakin kecil nilai cos, nilainya menghampiri sifar. Tengok di sini, semakin kecil nilai cos, nilai dia menghampiri nilai sifar. 0.9 dengan 0.1, mana paling hampir dengan sifar? 0.1 hampir dengan sifar kan? 0.9 tu menghampiri dengan 1. Kita balik ayat dia ni. Okey, maksudnya kita tengok dulu. Semakin besar nilai tangent, semakin besar nilai tangent. Kita tengok. Semakin besar sudut tangent, semakin besar nilai dia. Okey, ni hubung kait lah. Kamu cuba buat ni. Okey, cuba buat dulu yang tu. Okey, guna kaedah. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu kamu. Okey, bahawa nilai ni tak berubah. Okey, di mana posisi kamu dinyatakan di sini lah. Okey, kamu berada di mana? Di 40 darjah sin. Okey, jadi kamu kena ni
Tapi apa yang ni? PQ. Okay, sin 80 darjah. Mana sin 80 darjah? Okay, jadi sin 20 darjah. Terbalik ni. Okay, kita selesaikan ni. Cikgu tersilap ni. Sekejap. Tak apa. Okay, sekejap. Kita sudah ni. Cikgu pun dalam main confuse. Okay. Kamu cuba lengkapkan jadual ni. Boleh tak? Kamu lengkapkan jadual ni. Okay. Untuk hari ni, untuk kelas malam ni, kamu lengkapkan ini dulu. Okay. Posisi mana kamu berada? Sin 20 di sini. Okay. 20 darjah. Okay. Kamu punya ni sama. Sin tadi 1.8, di sini 10.2 cm. Yang ni pun sama. 1.8 10.2 1.8 10.2 1.8 10.2. Jadi kamu kena kira kalau sin 20 dia akan dapat sama dengan ni. Kalau sin 30 dapat sama Tapi kalau 80 akan dapat 9. Kalau sin 70 pun lebih kurang ini juga. Jadi macam dua angka je sebenarnya. Kan? Yang ni pun sama. Cos sama dengan sin apa? Saya takut hantu. Saya takut hantu. Sin sama dengan tentang bagi petunas. Cos sama dengan kalau saya hantu. Takut sangat. Ataupun soh kahtua. Soh SOO opposite tentang. H tu hypotenuse. Kah KAH kan. KA ni injunction sebelah hypotenuse. Tua TOA opposite bagi A injunction. Opposite tentang injunction sebelah. Jadi kamu dia sebenarnya ulang-ulang lah. Kamu buat balik. Dia bukan 2 angka je, 2 nilai je. Jadi cuba masuk balik. Dia nak test kamu sebenarnya. Kamu berada di mana dan kamu kena ingat suh kahtua tu lah. Ataupun saya takut tu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Pegang yang tu. Isi borang ni, isi jadual ini. Dan akhirnya kesimpulan yang kita boleh buat ni lah, berdasarkan pada situasi tersebut. Okey. Sudut tadi dia bagi daripada 10 darjah, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi nilai sin, cos dan tan daripada 0 sampai 90 darjah. Setiap sin, cos dan tan ni kita dapat hasil dah ini lah. Semakin besar sudut tirus, kesimpulan kita boleh buat, semakin besar nilai sinus dan nilainya menghampiri 1. Okey, semakin kecil nilai cos, nilainya menghampiri sifar. Semakin besar nilai tangent. Semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar nilai tangent. Jadi kesimpulan daripada jadual inilah. Faham yang tu dulu. Boleh? Okey, cuba buat yang ni dulu sebelum kita pergi bahagian yang seterusnya. Okey, cikgu tak mau pergi banyak sekali kamu ni kan. Okey, bagi kemas yang tu dulu. Okey, sebab tadi ada kawan tanya apa tu formula tu kan. Jadi cikgu tak mau kamu tak jelas lagi formula tu. Formula tu sangat penting. Sebelum kita teruskan lebih lanjut lagi. Boleh? Okey. Sebelum cikgu tutup kelas pada malam ni, kita bagi awal sikit habis. Cikgu nak perkemahkan sikit lagi. Perkemahkan betul-betul tentang formula tu lah. Okey, formula di bawah tajuk ni kita tak boleh lari 3 benda. Kalau kamu tengok dalam kalkulator ada sin, sinus, cosinus dan tangent. Sin, singkatan dia sin. Okey, sin sama dengan okey,
setiap orang lebih selesa apa yang mana? So kah tua ataupun saya takut hantu? Kalau saya hantu tak takut sangat. Jadi ambil yang depan ni. Ambil yang depan. Okey, jadi kalau susah nak ingat yang kod bahasa Inggeris, kamu boleh guna kod bahasa Melayu lah. S adalah sing, T adalah tentang, setentang. T ni adalah setentang, T ni. Okey, H ni adalah hipotenus. Nanti kalau cikgu tulis tentang saja, takut kamu confuse pula. Tentang ni setentang. K adalah cos, sama dengan, sebab apa nanti kita akan belajar hubung kait antara sin, cos dan tan. Dia ada sin, cos dan tan ni dia ada hubung kait dah. Dia tak boleh lari. Dia macam garisan hipotenus lah. Okey, garisan hipotenus ni, garisan A, garisan B dan garisan C ni saling ada kait mengait. Sama juga dengan sin, cos dan tan ni. Benda di dalam ni pun dia ada hubung kait dia juga. Sama juga kita belajar di sudut dan garis dulu, dalam tingkatan 1 dulu, bahawa garisan A, garisan B, garisan C di dalam ni apabila ditambah dia akan jadi 180 darjah. Tu hubung kait dah. Hubung kait garisan di luar pula, kita gunakan teorem Pythagoras kan. Nak cari garisan A, garisan B, C. Nak cari garisan C, garisan AB, guna. Kalau nak garisan A, garisan B dan C, tu hubung kait dah. Nanti cikgu akan terangkan hubung kait antara sin, cos dan tan pada next kelas yang akan datang. Okey, untuk hari ni, setakat hari ni kamu kena hafal betul-betul formula sin, cos dan tan. Sin setentang bagi hipotenus. Cos adalah kalau saya hantu, S ni adalah setentang, S ni sebelah. Ini cikgu pada ni, cikgu tak tentang saja. Bagi tak ni Okey, sebelah bahagi hipotenus. Okey, T adalah tan, sama dengan T apa ni? Tentang bahagi dengan S sebelah. Okey, kalau kamu hafal ni, okey, kamu dah menguasai banyak peratus lah. Lebih daripada 50% pada tajuk ni, 50%. Ingat yang ni dulu. Ni adalah kita bagi formula kunci dah. Sebelum kita cerita tentang hubung kait antara sin, cos dan tan ni, dia ada hubung kait dah. Nanti kita akan terangkan pada next sesi. Okey, jadi untuk hari ni kamu cuba siap lengkapkan jadual tu dan faham dulu dia punya hubung kait. Semakin besar sudut, apa efek dia kepada sin, cos dan tan. Okey. Jadi sudut ni dia bermula daripada 0 sampai 90 darjah. Dia tak akan sampai kalau dalam segitiga. Okey, kalau dalam segitiga ni, okey, ni adalah 90 darjah. Okey, kalau dalam sebuah segitiga 90 darjah, di sini dan di sini, salah satu ni dia tak akan lebih pada 90 darjah. Dia akan kurang. Sebab apa? Untuk genapkan sudut pertama, sudut kedua dan sudut ketiga mesti akan jadi 180 darjah. Okey, jadi kalau di sini dah 90 darjah, maka baki lagi 90 darjah ni dia akan bahagi dua. Bahagi kepada dua. Sama ni ambil sebahagian, ini akan ambil sebahagian. Dia tak akan jadi sudut di sini, titah di sini dan titah di sini tak akan jadi 90. Tak akan capai 90. Sebab apa? Dia akan bahagi. Kalau di sini 80, di sini akan jadi 10. Kalau di sini 50, di sini akan jadi 30. Kalau di sini 40, di sini akan jadi berapa lagi baki? 50. Jadi sudut titah ini, sudut tirus ini, tirus A dan tirus B, okey, dia akan tambah dua ni akan jadi 90. Jadi dia tak akan capai lah, titah ni tak akan capai lebih daripada 90. Tu maksud dah. Kalau di sini 5 darjah, di sini akan jadi 85 darjah. Okey, kalau di sini jadi untuk latihan yang kita buat ni, okey, dia nak cari hubung kait kesan sudut pada
sin, cos dan tan. Sin, cos dan tan. Kesan sudut. Dia bermula daripada, kalau di sini mula hampir 0 darjah sehingga kurang daripada 90 darjah. Kurang. Dia takkan sampai 90 darjah. Jadi nak tahu kesan nilai sin, cos dan tan, okey, dia akan lebih daripada 0 darjah sehingga kurang daripada 90 darjah. Okey, apa efek daripada sin, cos dan tan? Okey, kalau tengok pada kutip, dia dah bagi dah kesimpulan tu. Jadi kita kena faham yang tu lah dulu untuk malam ni. Jadi kalau kamu tengok ni hasil pada latihan tu, okey, cikgu ulang balik, semakin besar nilai sudut tirus. Okey, sudut tirus tu dia akan lebih besar. Sudut tirus ni ada 2 posisi saja. Ingat, sama ada posisi selain daripada sudut tegak tu lah, dia akan ada 2 kan. Dan segitiga dia ada 3 sudut. 1 sudut tegak dan 2 sudut tirus. Okey, semakin besar sudut tirus, semakin besar nilai sinus, dan nilai sinus tu hampiri 1 lah. Ya. Okey, semakin besar sudut tirus, semakin kecil nilai kosinus dan nilainya menghampiri 0. Semakin besar sudut tirus, makin besar nilai tan dia. Okey, cuba buat yang ni dulu. Boleh? Tak. Oh, ramai. Okey, kamu buat yang tu dulu. Nanti next kelas cikgu akan sambung sikit lagi. Boleh? Kelas pada pagi esok kan? Okey, kelas pada pagi esok. Nanti cikgu akan bagi link. Kita akan sambung sikit lagi. Tapi untuk hari ni faham yang tu dulu sikit. Boleh? Tak. Izzah. Ni formula dia. Okey, bila tengok kat chat tu, okey, tak ada apa. Okey, takat tu saja kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung pada next kelas. Kita akan terangkan. Okey, contoh 3 ni, kalau kamu tengok contoh yang ketiga ni, sebenarnya okey, kita dah belajar di dalam skala. Tajuk sebelum ni kan, lukisan skala kan. Okey, nisbah dan skala. Okey, tajuk yang apa? Tajuk skala. Okey, pembesaran dia tu berapa darjah? Skala pembesaran tu kan. Jadi kita tak guna kaedah sin, cos dan tan pun kita dah tahu dah. Menggunakan kaedah skala. Pembesaran dia tu, image dengan objek yang kita belajar dulu ni, adakah ini image atau objek dia? Kita tengok pada skala pembesaran dia. Kalau skala pembesaran dia sama, okey, cikgu tak share. Silap, sorry. Okey, salah. Okey, contoh 3 ni. Okey, contoh 3 ni kalau kamu tengok, nanti cikgu akan sambung, cikgu akan terangkan juga. Okey, tengok. Sebelum cikgu nak tutup, aku ulaskan sikit. Okey, dalam contoh 3 ni, kalau kamu tengok gambar rajah dia ni, nyatakan dia kata, okey, tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut X dan Y bernilai sama atau tidak. Okey, kalau sebenarnya kita boleh guna dengan kaedah skala yang kita belajar ni, lukisan skala sebelum ni. Okey, tajuk lukisan skala ini adalah image, salah satu image, salah satu objek. Adakah dia adalah image dengan objek? Tengok skala dia. Kalau ni 3, ni 1.5. Ini 4, sini 2. Maksudnya dia membesar, skala ada 1 nisbah 2 kan. Okey, 1.5 darab 2, ni pun 2 darab 2. Dapat nilai ni, maka dia adalah ya. Jadi ni kalau kita nyatakan dalam bentuk lukisan skala. Tapi hari ni kita akan nyatakan dalam bentuk nisbah trigonometri. Guna kaedah sin, cos dan tan. Jadi simple saja. Nanti kita akan sambung pada next class. Kalau tak ada masalah, insyaAllah esok kelas cikgu kan. Nanti cikgu akan share, cikgu akan terangkan detail. Kalau kelas putra, kalau kamu tak ada kelas pagi, kamu join kelas cikgu. Kalau pagi esok tak ada kelas, kamu join kelas cikgu. Okey, boleh? Nanti akan terangkan. Takat tu saja kelas kita pada hari ini, insyaAllah. Mungkin ramai yang ada urusan kan. Okey, takat tu saja kelas. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi pagi esok lah. Cikgu bagi link kelas.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.